Okey, bersiaran sekali lagi. Okey, kali ini kita masih lagi berada di siri yang ke-8 iaitu penggunaan table, tetapi kali ini saya ingin tambah sedikit lagi apa apa yang kita boleh buat dengan menggunakan table. Okey. Jadi anggapkan ini adalah video tambahan daripada siri yang kita telah bincangkan sebelum ni. Okey. So dekat sini sebelum ni pada video yang siri ke-8, okey, kita telah belajar macam mana nak membuat table dengan menggunakan HTML dan hasilnya adalah seperti berikut. Okey, ini adalah kod dia. Yang mana kod saya ni saya ada 4 baris dan 5 laju. Okey, jadi hasilnya di dalam browser adalah satu table yang ada 4 baris dan 5 laju. Total ada 20 kotak. Okey. So apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita boleh memanipulasikan penggunaan ataupun apa yang ada dalam table kita. Contohnya kalau saya nak gabungkan baris, saya nak gabungkan laju. So kita boleh buat dengan menggunakan HTML. Okey, jadi di sini saya akan tunjuk bagaimana kita nak membuat gabungan, okey, antara laju. Okey. Selepas ni dalam video satu lagi selepas ni kita akan tengok juga bagaimana nak menggabungkan baris. Okey, untuk menggabungkan laju, okey, saya akan fokus kepada TD. Okey, TD adalah laju, TR adalah baris. Okey, jadi untuk kita menggabungkan laju ni, kita boleh fokus pada TD dan okey, kita kena tahu apa yang kita nak gabungkan. Okey, contohnya di sini baris satu saya nak gabungkan baris satu laju satu dan baris satu laju dua. Saya nak gabungkan dua ni menjadi satu. Seolah-olah kita nak gabungkan kotak dalam Excel. Kita menggunakan merge. Okay, so dalam HTML pun boleh. Okay, cara dia adalah seperti berikut. Okay, pastikan kita tahu dari mana dia start. Okay, gabungan ni antara dua kotak ni dia start daripada mana? Dia start daripada baris satu, laju satu. Jadi saya pergi ke kotak baris satu, laju satu, fokus kepada dia punya TD, iaitu di sini. Okay, dan di TD ni, disebabkan saya nak gabungkan laju, saya akan menggunakan perkataan call. Call adalah column, iaitu laju. Dan diikuti dengan span. Okay, dan diikuti dengan berapakah kotak yang kita nak gabungkan. Dalam kes ni tadi saya beritahu saya nak gabungkan laju satu dan laju dua. Jadi, saya akan ada angka dua di situ, iaitu call span sama dengan 2. Bermaksud saya nak gabungkan baris satu laju satu dan baris satu laju dua. Okay. Selepas tu, bila saya ada perkataan call span 2, HTML akan menganggap yang kita ada dua laju di sini walaupun ada satu TD. Okay, walaupun ini adalah satu laju tetapi disebabkan ada perkataan call span 2, maka HTML akan menganggap akan ada dua laju. Jadi kalau kita tengok total laju kita ada berapa? Sini dah 2, sini 3, 4, 5, 6. Okay, untuk baris pertama ada 6 laju. Okay. Jadi dah tak seimbang lah sebab saya punya baris 2 ada 5 laju. Okay, kalau nak tengok kita save dulu. Okay, saya gunakan nama lain ya. Sebab saya tak nak kacau table kita ni. Saya menggunakan table 1. Okay, table 1.htm dan seperti biasa tukarkan all file menjadi tukarkan text file menjadi all file dan saya save. Okay, dan di sini saya akan double click. Okay, saya dah ada table 1 di sini. Okay, dan saya akan double click untuk lihat hasil dia. Okay, so apa yang berlaku adalah dia akan keluar seperti ni. Okay, kita tengok kod dia. Sekarang kod kita dah nampak pelik. Okay, so kita betul kita punya baris satu laju satu kita dah ada dua, dia dah ambil dua laju, tetapi disebabkan kita tak combine kita tak combine dengan laju dua, jadi dia akan terlebih. Okay, sebab tu saya kata tadi seolah-olah ada 6. Okay, ini laju pertama, sini laju kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya table dah tak balance. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah disebabkan saya nak gabung laju 1 dan laju 2, saya akan tambah dekat sini. Laju 1 dan 2, saya akan kita nak gabungkan. Okay, dan laju 2 sepatutnya dah tak ada lah. Sebab apa? Saya dah masukkan dia dalam laju pertama kan. Okay, yang ini saya kena padam lah. Okay, so yang ini saya kena padam. Saya deletekan dia. Okay, dan saya save. Okay, so bila saya save dan saya refresh,
saya lihat table saya dah kembali kepada asal. Okey, baris 1, lajur 1 dan 2 berada di sini. Okey. So dekat sini awak boleh nampak HTML dia akan baca, okey, ini adalah dua table, dua lajur. Ini adalah lajur ketiga, keempat dan kelima. So table kita akan jadi balance. Okey. So itu cara dia. Gunakan call span diikuti dengan berapa lajur yang kita nak, dan lepas tu kita kena delete lajur-lajur yang berkenaan. Kalau macam combine lajur 1 dan 2, kita kena delete lajur yang kedua. Okey, supaya table kita nampak seimbang. Okey. Untuk satu lagi contoh, saya nak tunjuk macam mana saya boleh gabungkan lajur 3 dan 4 pula. Ataupun lajur 3, 4, 5 lah. Okey, saya nak gabungkan 3 lajur ni. Lajur 3, 4, 5 di baris yang kedua. Okey, jadi saya fokus kepada baris kedua lah. Okey, yang ini. Okey, saya abaikan baris yang pertama sebab kita dah tak usik dah. Dan kita fokus di sini. Okey, baris 1 lajur 1, baris 2 lajur 1, baris 2 lajur 2 tak berubah, so kita biarkan. Kita tengok dia start dengan baris mana yang saya nak gabungkan. Okay, saya nak gabungkan, dia start dengan baris 2 lajur 3. So saya cari baris 2 lajur 3 iaitu di sini. Okay, so dekat sini saya akan tambahkan keyword call span juga diikuti dengan 3. Kenapa 3? Sebab saya nak combine dia baris 3, 4 dan 5. So dekat sini saya boleh buat lajur 3, 4, 5. Okay, maknanya saya nak gabungkan. So bila saya gabungkan, okay, ini adalah lajur pertama. Ini lajur kedua dan 3 ni dia akan mengambil 3 lajur. So 3, 4, 5 lah. So saya kena delete lah yang bawah ni. Okay, so yang ni saya kena delete. Lajur yang keempat. Dan yang ni pun saya kena delete. Lajur yang kelima. Okay. So bila saya save. Dan saya refresh. Saya akan lihat. Okay. Baris 2, lajur 3, 4 dan 5 berada di sini. Okay. Call span baris 3. Sebentar. Kenapa dia. Okay. Kenapa dia jadi macam gini? Kenapa dia tak jadi seperti atas? Okey, ini kebetulan benda ini terjadi jadi saya share. Okey, ini terjadi disebabkan oleh salah eja. Okey, asalnya call span, tetapi kalau call span, so HTML tak boleh baca, dia akan anggapkan sebagai satu lajur juga. Okey, jadi kebetulan benda ni terjadi, jadi kita boleh belajar something yang baru. So berhati-hati dengan ejaan. Okey, so saya tambahkan call span, saya betulkan balik. Dan saya klik kepada save dan saya refresh balik. So awak boleh nampak baris 2, lajur 3, 4, 5 dia dah digabungkan menjadi satu. Okey. Okey, seterusnya adalah boleh tak saya nak gabungkan semua ni menjadi satu. Baris 3 saya nak jadikan dia satu kotak saja, iaitu lajur 1 sampai 5 saya nak combine semua sekali. Jawapan dia of course boleh. So seperti biasa, okay, saya fokus kepada baris yang ketiga. Okay. Dan saya nak bermula daripada mana? Baris 3 lajur 1, saya cari baris 3 lajur 1, okay, di sini. Jadi di sini kalau saya nak gabungkan 5 tadi tu, saya akan type call span, okay, hati-hati dengan ejaan, 5. Okay, masuk 5 lajur. Okay, dan dekat sini saya akan bubuhlah lajur 1 hingga 5. Okay, dan yang lain-lain saya akan delete. Sebab apa? Sebab sini dia dah makan 5 lajur. Jadi yang lain-lain saya tak perlu dah. Okay, saya akan delete. Saya akan delete. Saya akan delete. Dan saya akan delete. Okay, dan bila saya save dan refresh, so awak akan nampak baris ketiga dia akan combine lajur 1 dan sehingga 5 menjadi satu kotak. Okay, right. Mungkin kita boleh tak nak nampak dia berserabut, saya boleh delete lah ruang-ruang kosong ni, saya boleh rapatkan dia. Okay, saya boleh rapatkan ruang-ruang kosong ni, okay, supaya dia nampak lebih tersusun. Saya boleh rapatkan. Dan kalau nak nampak result yang lebih jelas, mungkin kita boleh tukar border 1 ni untuk table kepada border 3. Okay, kita boleh besarkan border. Dan saya save. Dan saya lihat refresh. Okay, ini dia. Okay. Okay. Ada juga persoalan. Kenapa baris 3 lajur 1 hingga 5 ni berada di tepi? Boleh tak saya nak buat dia di tengah-tengah? Okay. Sebab biasanya kalau kita dah merge, kita nak berada di tengah-tengah kan. Macam penggunaan table. Saya nak dia berada di center. Jawapan dia boleh. Okay, kita boleh menggunakan elemen center. Okay. Kalau kita nak
tengahkan baris 3 laju 1 hingga 5, kita carilah dia. Okey, di sini. Baris 3 laju 1 hingga 5. Saya nak ketengahkan dia ni. Boleh. Okey, jadi saya akan letakkan sebelum perkataan baris 3, saya akan letakkan keyword center. Okey. Pastikan keyword center ni berada selepas laju ya, berada selepas laju. Okay, so keyword center dan of course dia kena tutup. Okey. Mungkin saya besarkan sikit. Okey, selepas baris 3 laju 1 hingga 5, di sini saya akan tutup dengan slash center. Okey. Dan saya akan save. Dan di sini saya boleh lihat hasilnya bila saya refresh. Baris 3 laju 1 hingga 5, dia akan berada di center. Okey, so ini je. Bagaimana saya memanipulasikan penggunaan laju. Saya boleh combine, saya boleh ketengahkan dia dan kita boleh buat macam-macam dengan laju. Okay, next video kita akan lihat macam mana saya combinekan baris. Jadi stay tune, jumpa di next video.